Baik, boleh dengar tak? Minta komen ya. Jika boleh dengar, tadi ada gangguan, sekali lagi audio saya diganggu. So jika boleh dengar, tolong maklumkan kepada saya. Share ramai-ramai. Dan sertai Telegram saya, Telegram Regi Jesse Ritaudin, di mana anda boleh membuat undian. Anda scroll ke atas Telegram itu, Regi Jesse Ritaudin, dan anda boleh buat undian berhubung dengan perlu tak pilihan raya diadakan secepat mungkin tahun ini. Okey, clear ya? Suara clear, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia dan salam berpuasa. So, saya diminta memberi ulasan atau pandangan mengapa saya fikir berlaku pengkhianatan di dalam Bersatu, Parti Bersatu. Okay, so ada pihak minta lah, saya tak nak ceritalah pihak mana. So dia minta ulas, beri pendapat. Baik, saya mulakan dengan memberi kesimpulan daripada live malam semalam. Jadi malam semalam ada live, anda perlu rujuk ya, scroll ke bawah. So basically apa yang saya beritahu adalah setiap yang bergelar wakil rakyat ni, dia yang dari parti ni, dia akan ada dilema. Dari satu sudut, bila dia jadi ahli parti, dia tertakluk kepada keputusan parti. Dia perlu hormat majlis tertinggi parti. So jika majlis tertinggi parti beritahu jangan sokong Anwar, maka dia sepatutnya tidak sokong. Jika dia sokong, dia dikira pengkhianat. Atau di dalam UMNO sebagai contoh, jika majlis tertinggi kata perlu sokong Anwar, maka ahli parti perlu sokong. Kalau tidak sokong, dikira pengkhianat. Itu satu sudut. Tapi dari satu sudut lain, dia sebagai wakil rakyat, ya, dia ada tanggungjawab kepada rakyat yang tidak merujuk kepada parti. Kerana perlembagaan persekutuan bila merujuk kepada tanggungjawab wakil rakyat, dia buta parti, khususnya dalam sokongan terhadap Perdana Menteri. Anda rujuk ya, dalam perlembagaan, babak Perdana Menteri lantikan, semua ni buta parti. Dan setiap wakil rakyat ada kebebasan pada bila-bila masa untuk menentukan secara sukarela sokong atau tidak Perdana Menteri. So dari sudut itu, jika seorang wakil rakyat menyokong Perdana Menteri walaupun ia melanggar dasar parti, atau tidak menyokong Perdana Menteri walaupun ia melanggar dasar parti, sebagai wakil rakyat dia tidak mengkhianati, dia bukan pengkhianat. So ada dilema. Jadi seorang wakil rakyat ni, bila time dia nak jadi calon, dia perlu putuskan bahawa adakah dia sanggup lawan parti atau digelar pengkhianat parti semata-mata untuk menegakkan hak dia dalam perlembagaan. Jika dia rasa dia mungkin akan membuat satu keputusan bertentangan dengan parti kerana perlembagaan memberi dia hak itu, maka dia boleh bertanding sebagai calon bebas, atau dia maklumkan kepada parti bahawa dia hendak melakukan apa yang termaktub dalam perlembagaan, dan parti boleh tentukan kemudian dia sesuai atau tidak jadi calon. Itu tanggungjawab dia sebelum dicalonkan. Ya. Kalau dia dia perlu telus dengan diri dia sendiri. What kind of a MP are you going to be? Okay. So dari sudut UMNO sebagai contoh, pada satu ketika saya memang sokong 20 MP Barisan Nasional tarik sokongan terhadap Anwar. Sekarang tidak lagi lah, saya tidak harap apa-apa. Malah saya rasa saya tak mahu siapa-siapa tumbangkan kerajaan ni, kerana saya tidak fikir pembangkang mampu atau bersedia tak urus negara, sebab mereka bergelut isu Perdana Menteri. Tetapi pada ketika itu saya setuju ya, mereka tarik sokongan. Mengapa? Sebab dari sudut tanggungjawab mereka kepada rakyat, jika kerajaan gagal, maka
Saya setuju mereka tarik sokongan kerana itulah kebebasan yang diberi oleh perlembagaan kepada mereka dan mereka bertanggungjawab kepada rakyat dan mereka harus guna kebebasan itu untuk menentukan mereka masih sokong atau tidak Perdana Menteri tanpa hirau parti. Kerana saya faham parti itu sekarang ni sudah tidak berfungsi seperti mana ianya sepatutnya berfungsi kerana kepimpinan tertinggi sedang menggunakan parti itu, sedang membawa parti itu ke hala yang silap. Okey. So tak apa dari digelar pengkhianat parti, tak apa. Janji buat yang betul untuk rakyat dan negara. So kita kena lihat konteks di mana apa yang kita mahu dari wakil rakyat kita, dan kita kena lihatnya dari sudut parti dan dari sudut negara dan rakyat apa yang sebetulnya. Okey, so menjadi pengkhianat parti ni, penyokong pembangkang ni perlu faham, awak hendak Barisan Nasional tarik sokongan terhadap Perdana Menteri atau MP-MP Barisan Nasional 20 orang sebagai contoh tarik sokongan terhadap Perdana Menteri, itu awak rela. Tetapi jika MP Bersatu pula sokong Perdana Menteri, awak tak rela. Padahal dalam dua-dua kes mereka tetap pengkhianat parti. Ya? Tetapi kadang-kadang pengkhianatan diperlukan untuk memperbetulkan keadaan. So kadang-kadang pengkhianatan ini kita kena lihat mengapa mereka buat. So dalam kes Bersatu, kita tahu alasan yang diberikan tak masuk akal. Contohnya 6 MP yang tarik sokongan, yang tiba-tiba sokong Perdana Menteri, mereka beri alasan untuk peruntukan rakyat di kawasan mereka. Tetapi itu sebenarnya dah jadi hak mereka, dan mereka tidak harus melutut dan melanggar dasar parti untuk sesuatu yang memang mereka berhak dapati. Sebaliknya mereka perlu berjuang untuk menuntut hak mereka. So alasan dia dangkal. So bagi dalam sudut itu saya tidak boleh terima pengkhianatan 6 MP Bersatu. Tetapi ada juga maklumat yang saya dapat, MP-MP ada di antaranya khianat sebab mereka marah dengan kepimpinan Bersatu. Mereka sudah menolak kepimpinan tertinggi Bersatu, Muhyiddin dan sebagainya. Dari sudut itu saya tidak ada komen sebab saya bukan ahli Bersatu dan saya tak tahu sebenarnya apa masalah. Tetapi yang saya tahu, ramai sudah menentang kepimpinan tertinggi. Dan apapun, jika seorang MP mengisytiharkan bahawa dia menolak Bersatu, dia menyokong PM, tiba-tiba menyokong PM kerana dia marah dengan kepimpinan, di situ Bersatu ada satu sebab kukuh untuk mengambil tindakan mahkamah sekiranya pindaan perlembagaan Bersatu diluluskan oleh ROS. Kerana di mahkamah Bersatu boleh beritahu bahawa dia mengkhianati dasar Bersatu dan menyokong PM bukan sebab dia hendak bukan semata-mata sebab dia ingin menggunakan kebebasan dia sebagai MP untuk sokong atau tidak PM, tetapi sebab sebenarnya adalah dia marah dengan kepimpinan tertinggi. Jadi ianya bukan disebabkan oleh dia benar-benar sokong PM, bukan disebabkan dia nak peruntukkan, tetapi dia marah dengan Bersatu. So itu ada memberi Bersatu satu hujah kukuh, ya. Kemudian lepas kepada mahkamah untuk tafsirkan bahawa adakah Bersatu dikira sedang mencabuli hak MP untuk menentukan sokong atau tidak PM apabila Bersatu minta dia kosongkan kerusi Dewan Rakyat. Jika mahkamah kata no, Bersatu tidak cabuli hak perlembagaan MP itu untuk sokong atau tidak PM kerana Bersatu telah buktikan bahawa MP itu sebenarnya ada niat lain, maka mahkamah setuju dia perlu kosongkan kerusi, maka dia perlu kosongkan kerusi. Tetapi 6 MP tidak pernah beritahu bahawa mereka menyokong PM kerana marah dengan Bersatu. Walaupun saya dengar ada 2-3 yang marah dengan Bersatu sebab itu dia sokong PM, tapi mereka tidak isytihar. Walau bagaimanapun, Adun Selangor dia isytihar. Dia kata dia tak puas hati dengan Bersatu sebab satu perkara yang berlaku sebelum PRU 15. Jadi dia
sokong Menteri Besar Selangor. Di situ Bersatu sekarang ada sebab kukuh untuk bawa dia ke mahkamah selepas perlembagaan Bersatu dipinda. Bersatu boleh beritahu bahawa dia ni bukan semata-mata, dia sebenarnya bukan hendak sokong pentadbiran Menteri Besar sebab dia rasa Menteri Besar tu perlu disokong atau membuat kerja yang baik. Dia hanya nak lawan dengan Bersatu. Sebab itu dia gunakan kebebasan dia untuk sokong atau tidak. So kemudian kita biar mahkamah putuskan, buat tafsiran. Dalam babak ni sekiranya Bersatu minta Adun itu kosongkan kerusi, adakah Bersatu dikira telah mencabuli hak berperlembagaan Adun itu untuk sokong atau tidak Menteri Besar? Itu biar mahkamah tafsirkan. Kemudian selepas mahkamah tafsirkan, ianya boleh diguna sebagai rujukan. So anyway, kesemua yang melanggar dasar parti dikira pengkhianat. Now, mengapa berlaku pengkhianatan? Now, satu sebab parti tak betul. Mungkin kepimpinan tertinggi parti tak betul. Contohnya dalam UMNO, akar umbi majoriti dalam parti tolak presiden, tapi presiden kekal nak berkuasa. Kemudian dia guna apa jua cara untuk pecat dan cantas mereka yang tidak sehaluan dengan dia. Dan dia bawa parti ke hala yang salah, bertentangan dengan hala tuju parti yang asal berdasarkan perlembagaan. Dia gunakan parti itu sebagai platform untuk perjuangan peribadi dia. Ya. Mungkin orang tak suka, tak ada cara lain, jadi dia pengkhianat parti. Okey. Sama juga dengan Bersatu. Saya dengar ada ramai sudah tidak puas hati dengan kepimpinan tertinggi. Mereka mahu Muhyiddin merundur. Kemudian bila ada yang kata pula dia pun ada kes dulu, kita minta UMNO presiden dia berundur, dia tak mau berundur. Sekarang benda yang sama terjadi dalam Bersatu. Jadi bila mereka tak nampak cara lain, dia pengkhianat. Itu satu. Tetapi satu sebab yang lain adalah kerana pada pilihan raya dan sebelum pilihan raya, parti-parti suka letak yes man sebagai orang-orang kuat di sekeliling pemimpin utama. Yes man ni orang yang akan tunduk kehendak pemimpin dan dia diberi ganjaran. Contohnya jawatan ke apa, mereka suka letak yes man di tempat-tempat bukan kepimpinan tertinggi, tetapi di sekeliling kepimpinan tertinggi. Mungkin layer nombor 2, level nombor 3, kawasan bahagian cawangan. Mereka suka letak yes man. So yes man ni dia akan ikutlah telunjuk parti asalkan dia dapat apa yang dia nak. Bahayanya bila awak letak yes man, kadang-kadang awak letak orang yang kurang cerdik. Orang yang kurang cerdik, dia memang senang diletakkan sebagai yes man kerana dia mungkin bergantung kepada ganjaran sebagai contoh. Jawatan ke, apa peluang ke. Letak orang macam tu, lazimnya saya lihatlah trend beberapa dekad ni, mereka suka letak orang yang kurang cerdik sikit. Bila kurang cerdik, keluarlah kenyataan kurang cerdik seperti Adun Selangor tu, yang secara tidak langsung telah mengaku bahawa dia tak puas hati dengan kepimpinan Bersatu, sebab itu dia sokong Menteri Besar, bukan sebab dia benar-benar rasa Menteri Besar tu bagus. Ya? So itu masalahnya. Bila anda letak orang yang kurang cerdik sebagai calon, sebab anda terdesak, mungkin anda hendak yes man, so akibatnya esok bila jadi satu masalah, orang lain boleh pengaruhi orang-orang kurang cerdik ni, orang-orang yes man ni. Bila awak mungkin masa pilihan raya awak rasa letak dia orang ni, mereka akhirnya akan menjadi loyal kepada anda sebab anda yakin anda akan menang. Tapi risikonya bila anda tidak menang, anda tidak jadi kerajaan, orang-orang ni sama seperti awak letak dia orang sebab awak nak pengaruhi dia, awak nak kawal dia. Bila orang-orang ni lihat anda tidak ada kuasa lagi, dia akan terpengaruh dengan orang lain yang mungkin boleh tawarkan sesuatu. Saya bukan rujuk kepada kes Adun ke MP mana-mana, secara am lah, berdekat-dekat ni saya lihat dalam parti kan. So orang-orang kurang cerdik ni boleh dipengaruhi.
So itu masalahnya. Masalahnya adalah pencalonan pada ketika pilihan raya. Ya. Awak takut sangat letak orang yang baik di sekeliling anda atau sebagai calon. Awak tak nak terlalu ramai orang yang cerdik. Adalah sekumpulan lah. Kalau semua tak cerdik, nanti masalah juga dalam parlimen. Satu bersatu nampak bodoh ke, satu UMNO nampak bodoh ke, satu PKR ke apa ke. Dia tak mau, tapi dia kontrol. Beberapa orang yang memang orang-orang kuat presiden tu memang mereka ambil yang cerdik-cerdik, tapi selebihnya ada juga yang kurang cerdik. Masalahnya bila kau ambil terlalu ramai orang yang kurang cerdik ni, bila awak tak dapat kuasa, inilah jadinya. Macam ni lah. Secara am lah benda ni boleh terjadi. So awak takut letak orang terlalu ramai orang cerdik sebab awak nak kekalkan kedudukan. Awak nak yes man, bukan orang yang boleh berfikir. Ya. So itulah sebabnya kadang-kadang dalam parti-parti tertentu kurang intelek. Hanya kita lihat segelintir orang saja yang bercakap, yang padu, yang hujah-hujah dia bernas. Hanya beberapa orang saja. Itu masalahnya. Kepimpinan parti suka yes man. Ya. Dan sorry to say, masa sebelum PRU 15 perkara sama berlaku. Jangan kata dalam parti pejuang, sekeliling Tun pun ada. Mereka akan sekat. Orang-orang sekeliling Tun ni akan sekat mereka yang dikira terlalu cerdik atau boleh menjadi ancaman kepada kedudukan mereka. Ya. Itu masalah juga yang berlaku kat situ. Sebenarnya masalah ni berlaku paling banyak dalam parti-parti yang baru. Ya. Sebab they want to build the party and they want to make sure they are in control for a reasonable period of time. Dia nak corakkan parti ikut kemahuan dia. Dia tak nak terlalu ramai orang cerdik. Sebab terlalu ramai orang cerdik nanti masing-masing boleh jadi competition. Ya, bila pihak tertentu tak suka apa yang dilakukan oleh kepimpinan tertinggi. So itu salah satu sebabnya berlaku apa yang sedang berlaku dalam Bersatu. Ini pandangan saya lah. Dan kau pun boleh lihat lah yang mengkhianat ni, sorry to say lah, bagi saya nampak macam tak cerdik sikit lah. Kan? Saya rasa anda pun boleh nampak lah, saya tak nak namakan sesiapa. Dan kemudian ada kenyataan tak cerdik, seperti kenyataan yang keluar baru-baru ni oleh Adun tu. So parti ni kena fikir semula lah. Kalau pilihan raya yang akan datang, masih nak letak calon-calon macam ni ke, atau nak mula fikir secara waras? Maybe it's time kita cari orang-orang yang betul-betul berkaliber, berkelayakan. Ya. Tapi dia orang takkan buat sebab dia takut kedudukannya. Kepimpinan takut kedudukan. So asalkan benda tu ada, benda ni akan berterusan. Kita pernah ada langkah Sheraton, sekarang ni tengah berlaku, esok pun akan berlaku. You mark my words lah, benda ni dalam 10-20 tahun ni takkan selesai. Sebab apa? Parti suka simpan orang-orang yang kurang cerdik di sekeliling kepimpinan tertinggi kerana ada pihak yang nak kekalkan kuasa. Ya? Itu pandangan saya. Okay, ini hanya pandangan saya. Anda tak payah bersetuju, ini hanya pandangan saya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.